dan salam sejahtera. Anda bersama saya Aila Ali dan ini adalah berita komunikasi Barisan Nasional. Pihak Peguam Bela Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menolak sekeras-kerasnya kenyataan yang dibuat oleh pihak pendakwa dalam ucapan pembukaan kes pada hari pertama pembicaraan mengenai 40 pertuduhan rasuah berhubung sistem visa luar negara VLN hari ini. Pihak kami sebagai peguam yang membela Datuk Seri Zahid akan membuktikan di mahkamah ini bahawa Datuk Seri Zahid tidak pernah mengambil atau menerima apa-apa wang dari Ultra Kirana Sdn Bhd, dan pihak kami menyatakan bahawa pihak pendakwaan perlu untuk membuktikan kesnya melampaui keraguan munasabah. Datuk Seri Zahid tidak pernah menerima suapan wang dalam bentuk RM atau Sing Dollar atau US Dollar atau Euro tersebut. Mereka juga akan membuktikan bahawa Ahmad Zahid tidak pernah mengambil atau menerima apa-apa wang rasuah dari Ultra Kirana Sdn Bhd. Tambahnya, pelantikan UKSB sebagai kontraktor kepada kerajaan bagi pembekalan perkhidmatan tidak dibuat di dalam tempoh Ahmad Zahid berkhidmat sebagai Menteri Dalam Negeri. Sehubungan itu, pihak Peguam Bela bersedia untuk menyoal balas dan mencabar 20 orang saksi pendakwaan untuk mengemukakan keterangan berdokumen di dalam pemeriksaan balasnya nanti. Pihak Peguam Bela juga akan membuktikan bahawa pengerusi Barisan Nasional itu tidak bersalah dan tuduhan pihak pendakwaan adalah tidak munasabah dan langsung tidak masuk akal. Datuk Seri Najib Tun Razak sudah berulang kali menjawab wang sebanyak 114 juta yang dirampas di kediamannya di Pavilion adalah sumbangan kepada Barisan Nasional untuk pilihan raya umum ke-14. Kata bekas Perdana Menteri itu, walaupun beliau sudah memberi jawapan kepada persoalan itu, namun Tun Dr. Mahathir Mohamad tetap mendakwa wang itu datang dari Wan MDB. Beliau berkata wang itu dipindahkan dari peti-peti besi yang amat besar di Pejabat Perdana Menteri pada malam BN Kala PRU14. Beliau turut menjelaskan bahawa Tun mengetahui akan kewujudan peti besi itu kerana Tun adalah individu yang membina peti-peti besi itu ketika dahulu untuk tujuan yang sama. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Jamil Hussein dalam penghakimannya berkata, mahkamah mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan wang dirampas dari sebuah premis milik OU Holdings Sdn Bhd itu diperoleh daripada kesalahan pecah amanah. Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mendedahkan ada usaha pihak tertentu cuba memalitkan Parti UMNO dengan kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional. Beliau yang juga Presiden UMNO itu berkata perkara itu wajar diperjelaskan sekali lagi supaya semua lebih terang dan faham. Kata beliau memang benar terdapat beberapa ahli parlimen daripada UMNO sedang menganggotai Kerajaan Perikatan Nasional. Namun ia tidak bermaksud bahawa UMNO terlibat dalam menentukan dasar-dasar negara. Tambah Ahmad Zahid, segala ketetapan untuk negara dibuat sepenuhnya oleh Kerajaan Perikatan Nasional, termasuklah mengenai dasar berkait pengurusan pandemik COVID-19 di negara ini. Ini kerana penentuan dasar negara adalah menjadi hak mutlak Kerajaan Perikatan Nasional sejak ordinan darurat dilaksanakan, iaitu ketika institusi parlimen digantung atas sebab yang masih dimuskilkan. Dalam usaha untuk memastikan tiada golongan yang tertinggal serta terkecuali daripada menerima suntikan vaksin COVID-19 yang disediakan oleh kerajaan, Pemuda UMNO Pasir Gudang mengambil inisiatif untuk menyediakan khidmat pengangkutan percuma ke pusat pemberian vaksin PPV. Kata ketuanya Nur Azin Ambrose, usaha ini diambil setelah menyedari akan kekarangan dan permasalahan sebahagian daripada masyarakat yang mungkin berhadapan dengan soal pengangkutan untuk ke PPV. Katanya kumpulan sasar seperti warga emas, golongan kelainan upaya OKU dan golongan yang memerlukan dibimbingi tidak dapat memenuhi temujanji bagi mendapatkan vaksin di PPV yang telah ditetapkan atas masalahan pengangkutan. Perkara ini akan menyebabkan golongan ini tertinggal dan terlepas peluang untuk mendapatkan vaksin. Lebih merisaukan, kumpulan ini merupakan golongan yang berisiko tinggi serta mudah terdedah dengan risiko jangkitan COVID-19. Pemuda UMNO Pasir Gudang itu turut menyatakan khidmat pengangkutan percuma ini akan memberi keutamaan kepada golongan tersebut dalam memastikan mereka dapat memenuhi temujanji dan sampai ke PPV sekaligus mendapat suntikan vaksin masing-masing pada masa dan ketentuan yang ditetapkan.
Ahli Parlimen Jelebu, Datuk Seri Jalaluddin Alias menyatakan peratusan penggunaan katil di PKRC adalah 53% dengan kes-kes baru yang melebihi 6,000 kes untuk beberapa hari ini. Pastinya banyak PKRC yang tidak mampu menampung kemasukan kes-kes baru. Katanya, setakat 21 Mei 2021, sebanyak 119 PKRC COVID-19 telah dibuka di seluruh negara. Bilangan katil yang tersedia pula adalah sebanyak 25,447 buah katil. Jika dilihat secara terperinci, banyak PKRC yang kini telah berhadapan dengan penggunaan katil yang sangat tinggi. Untuk itu, beliau mencadangkan agar PKRC baru dibuka di kawasan-kawasan yang dijangka berlaku lonjakan kes baru untuk tempoh jangka masa pendek. Tambah Jalaluddin lagi, bagi masalah kekurangan tenaga frontliners di kawasan-kawasan yang berkenaan pula, beliau turut mencadangkan agar dibuka permohonan untuk sukarelawan membantu di PKRC yang baru yang akan dibuka. Sekian dahulu dari saya, terus ikuti kami di semua platform media sosial komunikasi Barisan Nasional. Semoga kita bertemu lagi. Selamat malam dan Assalamualaikum.